Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersua kembali dalam kelas PDPR yang seterusnya bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahazan. Pada hari ini murid-murid tahun 4 insya-Allah kita akan mengupas tentang salah satu tajuk yang terkandung dalam topik sirah di dalam buku teks pendidikan Islam daripada muka surat 146 sehingga 151 insya-Allah. Jadi murid-murid dah bersedia dengan buku teks masing-masing? Jika dah bersedia, alhamdulillah, tahniah Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang telah merancang awal untuk kelas kita hari ini. Bagi murid-murid yang belum bersedia, Ustazah mohon tolong ambil buku teks supaya sepanjang penjelasan Ustazah nanti kamu dapat rujuk. Kamu dapat rujuk isi-isi penting yang Ustazah kupas hari ini, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita, kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah supaya apa yang kita belajar di hari ini lekat dalam diri kita, diberkati oleh Allah dan memberi manfaat yang panjang pada hidup kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada 4 sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Hari ini apa yang kita nak belajar? Sifat yang keempat iaitu fatanah. Apa itu fatanah? Okey. Sebelum Ustazah kupas tentang apa itu fatanah, Ustazah nak tunjukkan pada kamu tentang apa yang Ustazah nak sentuh pada hari ini. Yang pertama, Ustazah insya-Allah Ustazah akan jelaskan tentang dengan lebih terperinci apa itu fatanah. Kemudian Ustazah akan menjelaskan keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap fatanah dia, sifat fatanah baginda. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan sifat fatanah dalam diri dia dalam kehidupan sehari-harian dia, dan bagaimana tindakan Nabi yang bersifat fatanah dan kita, dan bagaimana cara untuk kita mencontohi sifat fatanah baginda, insya-Allah. Okey, untuk yang tajuk pertama iaitu erti fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Kita nampak perkataan tu, bijaksana, berakal budi dan pandai. Kamu boleh nampak tak berapa isi penting dalam ayat itu? Cuba kamu tengok elok-elok, bijaksana, berakal budi dan pandai. Rupa-rupanya dia ada 3 isi penting. Iaitu yang pertama adalah bijaksana. Apakah itu bijaksana? Bijaksana ialah menjalankan tugas dengan penuh perasaan tanggungjawab dan keberanian. Menjalankan tugas dengan penuh perasaan tanggungjawab. Dia rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu tugasan itu dan dia ada keberanian untuk melaksanakan tugasan itu dengan sempurna. Itu maksud bijaksana. Ingat. Sebab apa? Sebab kita nak contohi sifat fatanah Nabi. Jadi kita tahu macam mana kita nak mencontohi sifat bijaksana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua adalah berakal budi. Apakah itu berakal budi? Berakal budi adalah merujuk kepada fikiran yang sihat, fikiran yang waras, tidak dipengaruhi oleh perasaan. Kita kena tahu Nabi Muhammad ini setiap tindakan dia tidak dipengaruhi oleh perasaan. Jadi sebab apa? Sebab dia adalah Nabi. Segala tindakan dia, segala kata-kata dia, segala hukum yang dia dikeluarkan, semuanya adalah arahan Nabi, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bertindak mengikut perasaan dia. Banyak kisah-kisah Nabi yang kalau kamu belajar, kamu akan dapati, Masya Allah, betapa Nabi Muhammad ini mengenepikan perasaan dia. Dan dia membuat
keputusan dengan menggunakan akal yang sihat, akal yang waras, berlandaskan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga adalah pandai. Apa itu pandai? Pandai merujuk kepada bijak, cekap dan mahir. Kita biasa menggunakan istilah pandai. Wow, pandainya kamu periksa dapat nombor 1. Tetapi sebenarnya pandai itu skop dia luas. Skop dia luas macam mana? Sebab untuk menjadi pandai dia ada 3 elemen yang kena ada pada diri dia. Iaitu dia mesti cekap, dia mesti bijak dan dia mesti mahir melakukan sesuatu perkara. Kamu pandai matematik, maksudnya dia mesti bijak menguasai topik dalam matematik. Dia mesti cekap menyelesaikan masalah dalam matematik dan dia mahir. Mahir untuk menggunakan kaedah itu pada bila-bila masa sahaja dan dia boleh membantu orang lain menggunakan kaedah yang sama pada bila-bila masa yang diperlukan. Itu baru boleh kita iktiraf dia sebagai seorang yang pandai. Masya Allah. Setakat ni kamu nampak fatanah skop dia sangat luas. Walaupun perkataan dia pendek, fatanah, tetapi huraian dia sangat panjang. Okey, seterusnya. Okey, bukti sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat fatanah yang menggunakan fatanah baginda dalam kehidupan sehariannya. Ada 4 kisah yang Ustazah nak bawa hari ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sebagai seorang usahawan yang unggul. Nabi Muhammad sebagai seorang usahawan yang unggul. Kalau kamu tengok pada buku teks, kisah ini adalah kisah keempat yang dia ceritakan. Tetapi Ustazah nak cerita pada kamu sebagai kisah yang pertama. Sebab apa? Sebab ini adalah yang Nabi lalui di awal-awal kehidupan baginda. Okey. Kita semua sedia maklum, Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh bapa saudaranya sejak daripada umur 8 tahun. Ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, Nabi Muhammad membantu bapa saudaranya Abu Talib mengembala kambing. Sebab apa Nabi perlu membantu bapa saudaranya? Sebab bapa saudaranya memiliki anak yang ramai. Jadi keperluan hidup dia tinggilah. Maksudnya perbelanjaan dia tinggi. Walaupun anak yang ramai, ambil lagi Nabi Muhammad sebagai anak, orang kata macam anak angkat lah kan. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad adalah anak saudara Abu Talib. Jadi pelihara lagi Nabi Muhammad. Dia tak menganggap Nabi Muhammad ini beban. Oleh sebab itu Nabi Muhammad dengan penuh perasaan simpati, dengan penuh perasaan tanggungjawab membantu bapa saudaranya mengembala kambing. Pada usia Nabi 8 tahun. 8 tahun ya, rejah 2. Mengembala kambing di tanah Arab bukanlah sama mengembala kambing di Malaysia. Sebab di Malaysia rumput ada di mana-mana. Tak berbeza situasinya dengan tanah Arab. Tanah Arab kawasannya banyaknya kering kontang. Sebab apa? Sebab banyak padang pasir kan. Jadi bila nak bawa kambing-kambing makan, Nabi Muhammad perlu bawa sekumpulan kambing ni pergi ke satu tempat. Susah. Dalam usia 8 tahun Nabi Muhammad dah mula buat kerja begitu. Kemudian apabila Nabi Muhammad mula meningkat dewasa, bapa saudara Nabi mula mendedahkan Nabi dengan ilmu perniagaan. Jadi sebab Nabi Muhammad ini menunjukkan sifat yang orang kata sebagai usahawan yang berjaya, dia nampak ada bakat dalam perniagaan. Abu Talib merancang bawa Nabi Muhammad untuk berniaga luar daripada kota Mekah pula. Okey, bila bawa kali pertama Abu Talib membawa Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah. Masa itu perjalanan dia patah balik. Sebab apa patah balik? Sebab Nabi Muhammad tak tahan ke? Bukan. Dia ada cerita dia. Okey, sebenarnya kali pertama Abu Talib nak bawa Nabi Muhammad keluar berniaga luar daripada kota Mekah. Ada riwayat yang menyatakan masa tu Nabi Muhammad berusia 10 tahun. Ada riwayat pula yang menyatakan Nabi Muhammad ketika itu berusia 12 tahun. Ketika rombongan mereka berjalan meninggalkan kota Mekah, sampai di satu kawasan mereka berhenti berehat. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira. Buhaira ni seorang ahli kitab yang mana dia berpegang pada kitab. Jadi dia datang, dia jumpa dengan Abu Talib, dia tanya pada Abu Talib,
Wahai saudara, siapakah budak ini? Abu Talib pelik. Kenapa tiba-tiba nak tanya pasal Nabi Muhammad kan? Jadi Abu Talib berkata, ini anak saya. Jadi Buhairah kata, daripada pengamatan saya, ini bukan anak tuan. Terkejut Abu Talib. Engkau dah tiba-tiba datang sini, tanya budak ni siapa, tiba-tiba dia tahu pula yang itu bukan anak Abu Talib. Jadi Abu Talib pun mengaku, ya dia bukan anak saya, tetapi dia adalah anak saudara saya. Lepas tu pendeta tu tengok pada Nabi. Lepas tu pendeta tu cakap dekat Abu Talib, dia kata, saya nasihatkan tuan bawa balik budak ni ke kota Mekah. Abu Talib ni pelik kenapa. Lepas tu dia kata, daripada ilmu yang dia ada, inilah dia Nabi akhir zaman. Bermaksud Nabi akhir zaman telah pun lahir. Kenapa pendeta tu cakap macam tu? Pendeta tu nampak sepanjang perjalanan rombongan perniagaan itu tadi, awan sentiasa mengikut mereka, menutup rombongan tu daripada terkena pancaran matahari yang terik. Kemudian pendeta tersebut juga nampak pokok-pokok dan batu sujud kepada Nabi Muhammad. Perkara ini tak nampak pada orang lain. Hanya Allah pilih orang-orang yang tertentu untuk nampak. Jadi sebab itu, pendeta itu nasihatkan kepada Abu Talib, bawa balik Nabi Muhammad. Bawa balik Nabi Muhammad. Sebab apa? Abu Talib tanya. Sebab sekiranya Nabi Muhammad sampai di Madinah dan orang Yahudi tahu Nabi akhir zaman telah lahir, nescaya Nabi Muhammad akan dibunuh. Orang Yahudi sebenarnya mereka mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak sendiri. Sebab apa? Sebab kelahiran Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, diceritakan secara terperinci dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab siapa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang Yahudi berpegang pada kitab Taurat. Perkara ini tidak boleh diterima oleh Yahudi. Sebab apa? Yahudi merupakan satu bangsa yang tidak boleh menerima sesuatu yang dia tak suka. Kalau dia tak suka, dia boleh buat apa saja termasuk membunuh. Dia tak suka jika dia tahu Nabi Muhammad lahir daripada keturunan Arab. Sebab apa? Jangkaan mereka bahawasanya Nabi akhir zaman akan lahir dari keturunan Yahudi. Nampak? Yahudi ni, sebab itu Yahudi memusuhi Islam. Itulah sebabnya. Okey. Cerita pasal Yahudi panjang sangat. Ustazah minta kalau ada peluang kamu cari saja sejarah Yahudi. Macam mana Yahudi ni boleh bermusuh dengan Islam. Kamu cari. Okey, baru kita dapat kenal betul-betul Yahudi ni dan betapa jahatnya mereka. Okey, jadi bila waktu kecil Nabi Muhammad tak boleh pergi berniaga luar pada Syam. Nabi Muhammad berniaga tidak boleh berniaga luar daripada Mekah. Jadi Nabi Muhammad belajar dalam Mekah sajalah kan, berniaga secara dalaman. Okey, satu hari bila Nabi Muhammad dah meringkat dewasa, satu hari Khadijah, siapa itu Khadijah? Isteri Nabi kan. Tapi masa dia tak kahwin lagi. Khadijah merupakan seorang usahawan yang berjaya. Dia memiliki rangkaian perniagaan yang sangat berjaya di seluruh, di merata-rata tempat di luar daripada Mekah. Maksudnya Khadijah ni dia menjalankan perniagaan import ekspor. Jadi satu hari Khadijah mencari orang untuk membawa barang dagangan dia. Jadi bila dia cari orang, adalah orang lain macam recommendkan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni macam bila dia berniaga ni orang suka. Lepas tu dia bila berniaga ni sentiasa ada untung. Jadi bila Nabi Muhammad direkomendkan kepada Khadijah, Khadijah pun setuju. Maka bermulalah Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah keluar daripada Mekah. Daripada situ Khadijah mula kagum dengan kehebatan Nabi. Setiap kali Nabi Muhammad membawa barang dagangannya, pulang semula ke Mekah dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Masya Allah, dahsyat. Macam mana benda ni boleh jadi sedangkan perniagaan dia yang lain tak sebegitu. Jadi Khadijah dia tanyalah pada pembantu yang dikirimkan bersama Nabi yang bernama Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Maisarah sebenarnya nama lelaki ya. Maisarah. Jadi tanya pada Maisarah. Maisarah pun cerita, rupa-rupanya rahsia Nabi?
Rupa-rupanya Nabi Muhammad mengamalkan nilai murni dalam setiap urusan yang baginda jalankan. Setiap orang yang berurusan dengan baginda memang akan senang hati, memang akan suka, memang akan jadi regular customer. Macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni bukan sekadar jujur, bukan sekadar amanah, dia juga bertoleransi, betul lah ansur. Masya Allah, Nabi Muhammad menunjukkan semua nilai-nilai murni dalam perniagaannya. Sebab itulah perniagaan baginda dikurniakan keberkatan dari Allah dan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi, apa rumusan dia? Kalau kita nak contohi Nabi, nak berjaya dalam apa saja perkara yang kita buat, tak semestinya perniagaan. Kita yang sedang belajar pun boleh. Kita kena buat macam mana? Kita kena berusaha gigih dan tekun, baru boleh berjaya. Okey, itu cerita pertama. Sekarang cerita kedua. Macam mana Nabi Muhammad menunjukkan sifat fatanah baginda? Cerita kedua, peristiwa peletakan semula Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni semua tahu kan? Di mana terletaknya Hajarul Aswad? Di Kaabah. Ceritanya macam ni. Kaabah ni bukan masa zaman Nabi Muhammad baru ada. Sebenarnya Kaabah ni dah ada pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi dari syurga. Allah perintahkan Nabi Adam membina Kaabah di tapak Kaabah sekarang. Sebab apa? Sebab tapak Kaabah sekarang adalah pusat dunia. Dia adalah pusat dunia. Okey, jadi masa Nabi Adam pun bina Kaabah. Nabi Adam adalah orang manusia pertama yang bina Kaabah. Lepas tu bila Nabi akhirnya dah ada Kaabah zaman Nabi Adam, tiba-tiba berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Masa banjir besar zaman Nabi Nuh, Kaabah ini runtuh. Kaabah runtuh. Jadi Allah perintahkan untuk bina semula Kaabah adalah pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membina semula Kaabah. Jadi masa bina Kaabah tu ada ruang kosong pada dinding Kaabah tu. Masa itulah malaikat menurunkan Hajarul Aswad daripada syurga, yang mana batu itu diturunkan pada asalnya berwarna putih. Okey, jadi letaklah berada di situlah Hajarul Aswad itu. Maka Kaabah itu menjadi rutin diziarahi oleh masyarakat Arab masa itu, sepanjang adalah masa-masa dia lah, menjadi rutin. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah ada rutin untuk menziarahi Kaabah dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kemudian sampai pada zaman Nabi Muhammad, masa tu umur baginda dalam 30-an, tak silap Ustazah. Ustazah minta maaf kalau Ustazah silap. Ustazah pun tak ingat detail sebenarnya. Umur Nabi Muhammad ketika itu sama ada dah mencecah 30 ataupun 30, awal-awal 30-an macam tu. Jadi berlaku satu lagi banjir yang besar yang mana merosakkan sebahagian besar daripada struktur Kaabah, dan termasuk benda yang tercabut daripada Kaabah adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ini memang dah menjadi kemuliaan penduduk Mekah ketika itu. Sebab apa? Sebab dia orang semua tahu batu ni daripada syurga. Jadi bila Hajarul Aswad itu tercabut daripada tempat dia, orang-orang Arab ni mula bergaduh. Bergaduh sebab apa? Dia macam ni. Orang Arab sebenarnya terdiri daripada pelbagai kelompok kabilah. Macam kita di Malaysia ada Melayu, Cina, India. Kita dibezakan oleh kaum. Muka Melayu macam ni, Cina macam ni, India macam ni. Di Arab muka semua sama, tetapi dibezakan dengan kabilah-kabilah ataupun suku-suku keturunan masing-masing, yang mana mereka merasakan keturunan mereka, kabilah mereka yang lebih mulia daripada orang lain. Sebab itu orang Arab dia suka bergaduh. Samalah masa tu. Kiranya masa ni ketua-ketua kabilah ni masing-masing tunggu. Aku yang paling layak letak Hajarul Aswad ni sebab kabilah aku yang paling hebat, kabilah aku yang paling mulia. Kabilah ni cakap, tak, aku yang paling layak. Bergaduh, tak ada jalan penyelesaian. Akhir sekali semua duduk. Diorang cakap apa? Okey, kita tengok. Siapa yang pertama masuk ke dalam kawasan Kaabah ni, kita pilih dia untuk buat keputusan nak pilih siapa.
Semua setuju. Dengan izin Allah, dengan takdir Allah, manusia orang yang pertama masuk ke kawasan Kaabah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diorang semua tengok Nabi Muhammad yang masuk, semua orang suka. Sebab Nabi Muhammad ni daripada kecil memang semua orang sayang, memang semua orang suka. Sebab daripada kecil lagi Nabi Muhammad ni dah digelar Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Yang amanah, yang benar Nabi Muhammad ni. Jadi bila diorang nampak Nabi Muhammad yang masuk, semua orang suka. Setujulah, setuju Nabi Muhammad dipilih kan. Jadi Nabi Muhammad pun pilih. Nabi Muhammad buat macam mana? Bijaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil dia punya serban lah, kata orang Arab kan dia suka letak kain atas kepala kan. Dia ambil kain serban itu, Nabi Muhammad hamparkan. Nabi Muhammad angkat Hajarul Aswad tu, letak dekat tengah-tengah kain. Dia suruh setiap kabilah ni pegang satu bucu kain. Nampak? Jadi semua ketua-ketua kabilah tadi semua rasa puas hati. Betul. Jadi sebab apa? Sebab mereka sama-sama angkat. Mereka sama-sama dimuliakan. Tak ada siapa-siapa yang rasa kalah. Semua rasa menang. Bijaknya Nabi Muhammad. Bila sama-sama angkat, sama-sama letak. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, bagaimana kebijaksanaan Nabi ni? Okey, kebijaksanaan Nabi ini telah berjaya meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Masya Allah. Kemudian, apa yang perlu kita contohi? Apa-apa terjadi, kawan kita bergaduh ke? Adik-adik kita bergaduh ke? Adik-beradik kita bergaduh ke? Apa ni? Siapa-siapa je dah, kita mesti bijak berfikir macam mana kita nak damaikan persengketaan. Jangan sesekali kita pula yang jadi batu api. Itu masalah kita sekarang. Kita bukannya menolong orang, kita lagi menambahkan api, menambahkan lagi pergaduhan itu. Tak baik ya. Jadi kita kena contohi Nabi Muhammad. Apa-apa masalah kita kena usahakan untuk mendamaikan persengketaan. Okey, ini cerita kedua. Seterusnya cerita ketiga. Cerita ketiga ni panjang. Kebijaksanaan Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah. Masya Allah. Apabila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Nabi Muhammad mula berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Selama Nabi Muhammad berdakwah secara bersembunyi, ini tak ada masalah. Jadi bila Nabi Muhammad mula berdakwah secara terang-terangan ketika berusia 44 tahun itu, mulalah masalah macam-macam. Diancam bunuh, dipulaukan, dituduh gila, dikatakan ahli sihir, macam-macam tuhmahan diberikan oleh penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad itulah manusia yang paling disayangi oleh penduduk Mekah sebelum ini. Dia lupa segala kebaikan Nabi. Dia lupa segala kehebatan Nabi Muhammad. Mereka mengikut hawa nafsu, menuduh, mencerca dan mencederakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertahan sehinggalah Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Bila Nabi Muhammad berusia 50 tahun, Allah turunkan wahyu mengarahkan Nabi Muhammad supaya berhijrah ke Madinah. Jadi, target kaum kafir Mekah ini adalah membunuh Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni dah nampak makin berjaya menyebarkan agama Islam. Pengaruh Nabi Muhammad dah ketara, dah makin meluas. Jadi, jalan terakhir yang orang Mekah nak buat ketika itu adalah bunuh Nabi Muhammad. Apabila mereka tahu Nabi Muhammad merancang nak berhijrah ke Madinah, diorang dah terdesak. Jadi nak tak nak, malam tu diorang pun mula kepung rumah Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya bijak-bijak dema, bijak lagi Nabi Muhammad. Macam mana bijak lagi Nabi Muhammad? Okey. Pada malam mereka mengepung rumah Nabi Muhammad itu, Ali dah datang awal lagi kat rumah Nabi Muhammad. Ali datang. Ali, dia tidur dekat tempat Nabi Muhammad, pura-pura macam itu Nabi Muhammad. Sebab apa Ali? Sebab sosok tubuh badan Ali itu hampir sama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tengok daripada belakang, ni Ali ke Muhammad? Macam tu. Sosok tubuh dia tu hampir sama. Jadi Sayyidina Ali tidur di katil Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi keluar daripada rumah baginda. Kamu boleh bayangkan tak? Rumah baginda tak besar mana pun, kecil je. Dan rumah baginda dah dikepung oleh kaum musyrikin Mekah.
Jadi apa Nabi Muhammad buat dengan pertolongan daripada Allah? Nabi Muhammad ambil segenggam pasir. Nabi Muhammad bacakan sepotong ayat daripada surah Yasin yang kamu semua tahu kalau kamu amalkan bacaan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi Muhammad baca ayat tu. Kemudian Nabi Muhammad tiup pada pasir itu dengan izin Allah. Semua tentera kaum kafir Quraisy tak nampak Nabi Muhammad menyelinap keluar melalui mereka. Kemudian bila orang masuk dalam rumah, serbu nak bunuh Nabi Muhammad. Baru angkat pedang tengok-tengok, ini bukan Muhammad, ini Ali. Maksudnya kita dah terlepas Muhammad. Oh, keluar daripada rumah dah ni. Tak tahu, hilang dah Nabi Muhammad. Jadi apa yang diorang buat? Diorang buat panggil Abu Jahal. Kenapa panggil Abu Jahal? Kalau kamu nak tahu, Abu Jahal ini sebelum kerasulan Nabi, dia digelar Abu Hakim. Sebab apa? Sebab Abu Jahal ni sangat bijak. Abu Hakim, bapa sekala kebijaksanaan. Masya Allah, hebat Abu Jahal. Tapi sejak bila dia digelar Abu Jahal? Sejak dia menolak dakwah Nabi Muhammad, dia digelar Abu Jahal. Apa segala kebodohan. Engkau Allah jadikan kau bijak, engkau tak boleh terima fakta yang Nabi Muhammad tunjukkan bukti-bukti yang sahih, yang bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul yang terakhir. Dia tak boleh terima. Sebab itulah Abu Hakim ini tadi digelar Abu Jahal. Nama sebenarnya Umar. Nama sebenar Abu Jahal adalah Umar. Jadi, Abu Jahal ni datang. Abu Jahal ni merupakan salah seorang pengesan jejak yang terhebat. Dia datang dalam banyak-banyak kesan tapak kaki manusia di situ. Dia tahu mana satu tapak kaki Nabi Muhammad. Dia tengok tapak kaki Nabi Muhammad, dia hidu, dia tahu ke arah mana Nabi Muhammad pergi. Tengok tapak kaki dan hidu. Kalau kamu tengok cerita Madagaskar yang ketiga, tak silap Ustazah, yang sarkas tu, ada polis nama Du Bois, polis perempuan yang gemuk kan. Dia bercium tapak kaki binatang. Dia tahu binatang-binatang tu naik train kan. Kalau kamu tengok cerita Madagaskar tu lah. Rupa-rupanya dia orang tiru sejarah Nabi Muhammad rupanya. Dia tahu, dia kaji kan. Okey, jadi Abu Jahal dia tahu Nabi Muhammad pergi ke arah rumah Abu Bakar. Mereka pergi dah rumah Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar. Tengok-tengok Nabi Muhammad dah tak ada dengan Abu Bakar. Dia tanya anak dia masa tu yang buka pintu adalah anak Nabi Abu Bakar yang bernama Asma. Tanya mana dia Muhammad? Asma kata, saya tak tahu mana ayah saya sekarang. Saya tak tahu mana Nabi Muhammad sekarang. Bila dia Abu Jahal dengar Asma cakap macam tu, dia tampaknya Asma sampai jatuh ke tanah Asma. Tapi Asma kuat semangat. Dia tak ada mengalah. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tadi mana? Pergi mana? Mereka secara sembunyi pergi ke Gua Sur. Mereka menyorok di Gua Sur selama 3 hari. Jadi daripada rumah Abu Bakar ni tadi, ada pula penjejak lain yang datang untuk kesan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ni. Bila penjejak lain ni, Ustazah tak ingat nama dia apa. Jadi bawa lah askar-askar ni sampai ke Gua Sur. Diorang dah berada di pintu Gua Sur dah pun. Tetapi dengan izin Allah, Allah membolak-balikkan hati mereka. Mereka tak nak masuk dalam Gua Sur tu sebab nampak apa? Nampak sarang lapah-lapah kan? Nampak sarang lapah-lapah. Jadi diorang tak jadi masuk. Jadi berduduklah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam Gua Sur tu selama 3 hari. Sementara itu, rupa-rupanya dari awal lagi Nabi Muhammad dah merancang. Nabi Muhammad dah merancang dengan siapa? Dengan Abdullah bin Abu Bakar. Salah seorang anak lelaki Abu Bakar, yang mana Abdullah ini berperanan sebagai perisik. Dia akan masuk dalam Mekah dan dia akan macam spy kan, spy. Dia macam pura-pura bergaul dengan orang Mekah macam biasa, buat kerja dia macam biasa. Dia cuba dapatkan maklumat tentang perkembangan macam mana orang kafir ni nak menjejak Nabi Muhammad dan ayah dia. Dia tugas dia untuk jadi spy. Itu Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian apa lagi perancangan Nabi? Perancangan Nabi Muhammad adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni pula, Amir bin Fuhairah ni siapa? Kalau nak ceritakan tentang sejarah Amir bin Fuhairah ni, Masya Allah,
Hebatnya manusia ni. Amir bin Fuhairah ni asalnya adalah hamba kepada Abu Bakar. Apabila Abu Bakar memeluk Islam, dia pun turut sama memeluk Islam. Dan dia merupakan salah seorang tokoh yang menghafaz Al-Quran. Dan dia menjadi seorang mukmin yang antara yang terhebat yang Nabi ada. Sahabat yang terhebat. Antara sahabat yang terhebat adalah Abdullah bin Amir bin Fuhairah ni. Jika Amir bin Fuhairah ni ditugaskan untuk mengembala kambing. Dia memang kerja mengembala kambing pun. Cumanya bila sepanjang persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar, dia mengembala kambing agak lama. Dia balik lambat. Dia balik lambat sebab apa? Sebab tugas dia nak tutup jejak. Kan bila Abdullah dengan Nabi Muhammad jalan tak pada pasir kan tinggal kesan. Macam kita jalan tepi pantai. Kan kaki kita ada tinggal kesan kan. Jadi mana-mana arah yang Nabi Muhammad dan Abdullah lalu, dia akan bawa kambing dia. Jadi kambing-kambing dia akan pijaklah tapak kaki tu. Jadi tak nampaklah kesan tapak kaki tu kan. Kemudian dia akan balik awal. Ada riwayat dia akan balik lambat. Sebab apa? Sebab dia akan singgah ke Gua Sur untuk hantar susu kambing pada Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Amir bin Fuhairah, saya sebut nama dia Amir bin Fuhairah. Kamu cuba search, baca tentang kisah hidup dia, mulianya dia, mayat dia, jenazah dia, malaikat uruskan dan Allah angkat ke langit. Amir bin Fuhairah. Kamu cari sejarah cerita dia. Okey. Kemudian, apa lagi strategi Nabi? Strategi Nabi adalah Asma' bin Abu Bakar. Anak perempuan Abu Bakar yang kena tampar tadi tu. Asma' bin Abu Bakar, tugas dia apa? Tugas dia hantar makanan. Hantar makanan ke Gua Sur. Kan 3 hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi kat situ. Jadi Asma' hantarlah makanan hari-hari. Dan tapak kaki Asma' itu juga ditutup oleh kambing-kambing Amir bin Fuhairah tadi. Kan? Nampak kan bijaksana perancangan Nabi? Dan apa lagi perancangan Nabi? Okey, Abdullah bin Uraikid. Siapakah Abdullah bin Uraikid? Abdullah bin Uraikid ketika ini merupakan seorang yang bukan beragama Islam, belum menerima ajaran Nabi Muhammad, tetapi dia seorang yang boleh dipercayai. Abdullah bin Uraikid dia menyediakan 2 ekor unta, dia letak dekat belakang Gua Sur. Dia letak belakang Gua Sur. Lepas tu pada hari ketika selepas 3 hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi, Abdullah bin Uraikid inilah yang berperanan menunjuk arah jalan daripada Mekah ke Madinah melalui jalan yang orang tak guna. Okey, kalau kita tengok peta, Ustazah minta maaf, dia terlindung dengan gambar Ustazah. Okey, kalau kita tengok peta, di sini adalah Mekah, di bawah ni adalah Mekah. Kat bawah ni adalah Mekah. Jadi dekat atas ni adalah Madinah. Dekat atas ni adalah Madinah. Jalan yang hitam itu adalah jalan yang, Masya Allah, bukan. Jalan yang purple itu, saya tengok. Okey, jalan yang purple itu merupakan jalan yang biasa dilalui oleh penduduk Mekah kalau nak pergi ke Madinah. Jalan ni. Ini jalan yang biasa dilalui oleh penduduk Mekah kalau nak pergi ke Madinah. Tetapi untuk menyelamatkan diri daripada dikesan musuh, Nabi Muhammad dengan nasihat Abdullah bin Uraikid ni lah, okey, dengan pandu arah Abdullah bin Uraikid, maka Nabi Muhammad dengan Abu Bakar melalui jalan yang warna hitam ni. Jalan yang warna hitam ni perjalanan dia lebih jauh dan lebih bahaya sebenarnya. Tetapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar berkorban demi menyebarkan dakwah Islam. Ini adalah pengorbanan Nabi dalam menyempurnakan arahan daripada Allah. Okey, apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini? Okey, Nabi Muhammad sentiasa berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh baginda. Walaupun baginda seorang Nabi. Kalau ikutnya, doa je lah. Sedangkan Nabi naik ke langit, naik burak sekali je kan. Tapi kenapalah Nabi daripada Mekah ke Madinah tak doa naik burak? Kan sekejap je sampai. Kenapa tak nak buat macam tu? Okey, Nabi Muhammad tak nak. Nabi Muhammad nak memberi contoh kepada kita. Nabi Muhammad seorang manusia biasa. Nabi Muhammad seorang manusia biasa sama macam kita. Nabi Muhammad pernah ditawarkan kekayaan oleh Allah. Nabi Muhammad tak nak.
Nabi Muhammad sangat sayangkan kita. Nabi Muhammad tahu kita bakal menghadapi banyak masalah. Kita akan menghadapi banyak dugaan sebab kita adalah umat yang terakhir. Sebab itulah Nabi Muhammad menunjukkan contoh kepada kita. Aku ni Nabi. Aku hidup biasa. Kamu umat aku. Pasti kamu boleh insya-Allah. Nabi Muhammad seorang Nabi tetapi dugaan hidup dia lebih perit berbanding dengan dugaan hidup kita. Lapar kita, lapar Nabi Muhammad lagi teruk. Sedih kita, sedih Nabi Muhammad itu lagi teruk. Belajar sejarah, cari sejarah, tengok kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Bukan semuanya gembira, bukan semuanya bahagia. Penuh dengan derita, penuh dengan dugaan hidup. Tetapi Nabi Muhammad dengan tabah menghadapinya. Jadi kita, apa-apa sahaja dugaan yang berlaku pada kita, jangan putus asa. Sebab kita ada Nabi. Nabi kita dah menunjukkan contoh yang terbaik buat kita. Okey, seterusnya apa? Apa yang kita boleh contohi pada tindakan Nabi ini tadi? Merancang dengan teliti sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugasan. Kita nak buat apa-apa, kita kena rancang betul-betul. Barulah pekerjaan kita, tugasan kita itu boleh berjaya insya-Allah. Okey, kisah terakhir yang Ustazah nak ceritakan adalah tentang kebijaksanaan Nabi bila dah sampai ke Madinah. Bila dah sampai ke Madinah, rupa-rupanya Madinah ni kucar kacir. Dia bukannya sebuah negara yang aman, damai, harmoni. Tak. Dia kucar kacir. Banyak berlaku peperangan. Banyak masalah dalaman dia rupanya. Jadi bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Nabi Muhammad dilantik oleh Raja Madinah ketika itu menjadi Perdana Menteri lah. Kita kata menjadi pemimpin di sana. Macam Perdana Menteri lah. Jadi Nabi Muhammad, macam mana Nabi Muhammad nak buat ni? Sebab apa? Sebab rakyat Madinah suka bergaduh. Dah lah masalah kat Madinah tu dah satu hal. Lepas tu ni yang datang berhijrah daripada Mekah ni. Dengan rumah tak ada pekerjaan, tak ada apa pun tak ada. Datang daripada Mekah sehelai sepinggang ikut Nabi berhijrah datang daripada Mekah sehelai sepinggang ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Macam mana nak buat ni? Kan? Sebab apa penduduk Madinah ni kucar kacir? Sebab di Madinah sebenarnya dia ada 3 kaum yang terbesar, iaitu Aus, Khuzraj dan Yahudi. Yahudi ni pula dia terpecah pada 3. Yahudi Bani Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir. 3 Yahudi ni, 2 sangat jahat. Satu bolehlah. Yahudi ni dia punya misi dia lain macam tau kalau kita tahu sejarah dia. Walaupun dia dalam kategori Yahudi yang bolehlah, yang baik jugalah kan. Tetapi misi dia tu macam kita kena berwaspada juga. Yang 2 ni memang jahat kau-kau punya. Kalau macam Bani Nadir ni, keturunan Yahudi Bani Nadir ni, ketika selepas 4 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah, mereka kena halau tau. Mereka kena halau. Sejarah Yahudi ni pergi mana pun orang halau. Orang tak suka dia. Tiba-tiba dia pergi Palestin, dia nak halau orang pula. Tak malu kan? Okey. Jadi, apa Nabi Muhammad buat? Step pertama Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Siapakah Muhajirin? Siapakah Ansar? Muhajirin adalah orang yang datang daripada Mekah, orang yang berhijrah. Itulah digelar Muhajirin. Ansar adalah penduduk asal Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khuzraj. Yahudi memang dia tak ambil pot. Dia memang tak nak geng orang. Dia angkuh, dia sombong dan dia rasa dia yang paling mulia, dia yang paling hebat. Dia memang tak ambil pot. Jadi, Ansar adalah terdiri daripada penduduk asal Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khuzraj. Jadi, Nabi Muhammad persaudarakan 2 golongan ini. Macam mana Nabi Muhammad mempersaudarakan? Ada yang berkahwin, ada yang Muhajirin kahwin dengan Ansar, ada yang buat keluarga angkat, ada yang bantu daripada segi perniagaan, ada yang jadi best friend, apa-apa pun tak kisah, macam mana pun buat, tak kisah buatlah macam mana pun, asalkan bersaudara. Rasa bersaudara tu ada. Rasa best friend tu ada. Okey. Jadi saling membantu, saling bekerjasama. Masa ni hubungan Muhajirin dan Ansar sangat hebat. Okey. Bila Muhajirin dan Ansar dah mula bersatu, pergolakan yang berlaku di Madinah dah makin kurang. Okey. Seterusnya apa lagi Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad membina masjid yang kedua, iaitu Masjid Nabawi. Masjid pertama Nabi Muhammad bina bila?
Ketika dalam perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ada singgah ke Quba. Di Quba itu Nabi bina masjid pertama, Masjid Quba. Selepas itu barulah Nabi Muhammad sambung perjalanan pergi ke Madinah. Nabi Muhammad sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi Muhammad sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Hari jadi Nabi. Nabi Muhammad sampai di Madinah pada hari jadi Nabi. Hari Isnin juga. Nabi Muhammad tinggalkan Mekah, tinggalkan rumah baginda pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat 27 Safar lebih kurang. Ada riwayat yang kata 27 Safar, ada yang kata 28 Safar, tak kisah. Jadi Nabi Muhammad mulakan daripada bulan Safar dan sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad membina masjid kedua di Madinah iaitu Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi ni adakah tempat untuk orang sembahyang sahaja? Tak. Skop masjid, peranan masjid disebarluaskan, maksudnya diperluaskan, bukan sekadar tempat bersembahyang, bahkan tempat untuk menyebarkan ilmu pendidikan. Nak belajar silat, bukan bersilat lah, mana ada orang Arab belajar silat kan, maksudnya ilmu mempertahankan diri, ilmu untuk menggunakan pedang, semua belajar di masjid. Kemudian kalau nak mesyuarat di masjid, kalau nak beriadah bersama keluarga di masjid, kalau nak sekadar santai-santai di masjid. Nampak tak bijaksananya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjadikan masjid itu pusat aktiviti semua perkara. Jadi, apabila masjid berperanan sebagai pusat aktiviti, orang akan selalu pergi. Betul tak? Kalau masjid sekadar menjadikan tempat semayang je, kita pergi sekejap je, semayang berapa lama je kan? 5 minit, 10 minit habis, lepas tu balik. Jadi masjid Nabi Muhammad buat dia pusat aktiviti semua. Jadi orang datang masjid, lama dan kerap datang ke masjid. Jadi bila bertemu di masjid, lama kerap buat aktiviti di masjid, hubungan tu jadi lagi akrab, lagi bertambah-tambah hebat. Itu jadi masyarakat dia dah semakin utuh dah. Nampak kebijaksanaan Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah undang-undang bagi negara Madinah. Setiap negara mesti ada undang-undang. Kalau tak, macam mana kita nak hukum orang buat salah? Contoh, saya ambil kat Malaysia. Kalau tak ada undang-undang, mestilah pencuri berleluasa nak masuk rumah siapa-siapa dia suka kan. Lepas tu yang geng-geng lumba haram atas jalan tu mesti suka-suka hati je nak berlumba hari-hari sebab tak ada undang-undang. Relax lah, kalau polis tangkap pun polis pun bela nak buat apa kan. Jadi penting ada undang-undang, barulah kita boleh jatuhkan hukuman pada pesalah, barulah rakyat boleh berhati-hati. Sebelum ni penduduk Madinah dia suka mencuri, dia suka membunuh. Jadi bila dah ada undang-undang, tak berani dah dia nak buat apa-apa. Takut. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad punya undang-undang ikut kisos. Kalau bunuh orang, kau kena bunuh balik. Wani? Kalau curi barang orang, kau kena potong tangan. Kau berani? Masa tu tak berani buat jahat. Sebab apa? Sebab ada undang-undang. Okey, jadi apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Nabi Muhammad menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Pentingnya undang-undang. Dan undang-undang itu bukan sekadar ada. Undang-undang mestilah dipatuhi. Jangan kata undang-undang, siapa mencuri kena potong tangan. Lepas tu orang tu mencuri, kita tengok je. Tak apalah, legali lah potong tangan. Tak boleh macam tu. Bila dah ada undang-undang, buatlah kan. Kalau tak, kita rasa tak adil. Okey, itu sahaja sebenarnya pelajaran pada kita pada hari ini. Tetapi sebelum Ustazah menamatkan kelas kita hari ini, Ustazah nak tunjukkan pada kamu tentang sesuatu amalan yang kita kena buat. Yang kita kena hafal. Sebab apa? Sebab kita adalah umat akhir zaman yang Allah pilih untuk menghadapi dugaan yang terbesar. Jadi, kita perlu ada pertahanan. Ini adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini diamalkan oleh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad lagi. Bila Nabi Muhammad mengamalkan kunut nazilah? Yang pertama ketika dilanda wabak. Macam kita dilanda wabak. Kan? Wabak COVID. Baca doa kunut ni hari-hari. Sebab apa? Sebab kita nak menang melawan COVID. Yang kedua, Nabi Muhammad amal, bila Nabi Muhammad
rasa ditindas, rasa kekejaman berlaku ke atas diri dia dan diri baginda dan orang Islam. Ini Nabi Muhammad baca bila? Ada satu peristiwa. Orang Islam dibunuh seramai 70 orang. 70 orang dibunuh sebab dia ditipu tau. Sebab panjang cerita dia. Tapi atas kesedihan Nabi dengan pembunuhan ini, Nabi Muhammad membaca kunut nazilah selama 30 hari. Akhirnya Allah menurunkan bala pada si pelaku. Kita sekarang ni, kita sebenarnya berada, ada tak kekejaman berlaku pada saudara kita, si Islam kita? Ada kan? Kalau yang ikuti perkembangan di Palestin, Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa saudara kita di Palestin sedang ditindas. Itu yang kita tahu di Palestin. Di negara lain ramai lagi. Di Syria, di Jordan, di Somalia. Masih ramai manusia, umat Islam ditindas tetapi tidak diketengahkan oleh media. Akhirnya kita tak tahu. Jadi kita bacalah doa ini. Niat apa? Niat untuk lindungi kita daripada ancaman wabak dan lindungi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Saudara-saudara se-Islam kita. Yang ketika Nabi Muhammad baca ketika perang. Alhamdulillah, Allah belum uji kita dengan perang. Tetapi berwaspadalah. Andai kata kita diuji perang, baca doa kunut ni hari-hari. Okey, sebab itu daripada kita aman sekarang, hafal siap-siap. Okey. Cara nak buat macam mana Ustazah? Nak baca doa kunut macam mana Ustazah? Baca ketika solat fardu, rakaat terakhir. Macam solat subuh. Solat subuh ada kunut kan? Kita rukuk, kita i'tidal. Allahumma hadini fi man hadait. Betul? Okey, habis doa kunut yang untuk kita baca untuk subuh tu, kita baca yang ni. Allahumma inna naj'aluka ni kan. Lepas tu solat zuhur pun sama. Pada rakaat keempat, lepas rukuk i'tidal, baca doa kunut ni, kunut nazilah, baru sujud. Solat asar sama, maghrib sama, isyak sama. So, tak ingat macam mana? Kamu print, tampal kat dinding. Alah, doa kunut kan baca berdiri. Tengoklah kat situ, baca. Sementara nak hafal kan. Jangan tangguh-tangguh untuk beramal. Jangan tangguh-tangguh. Okey. Sekarang sebelum kita akhiri kelas, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jambar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum, wansurna alaihim. Itu sahaja daripada Ustazah. Semoga kamu dapat keberkatan daripada ilmu yang diperolehi hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.